Masih segar di ingatan rakyat Malaysia tentang kejadian 8 tahun lalu. Syarikat Penerbangan Kebangsaan Negara Malaysia Airlines ditimpa musibah apabila sebuah penerbangan laluan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur MH17 ditembak jatuh pada 17 Julai 2014. Kejadian tersebut terjadi ketika pesawat tersebut melintasi ruang udara Ukraine dan akhirnya merenggut nyawa kesemua 283 penumpang dan 15 kru. Beberapa hari selepas insiden tersebut berlaku, satu pasukan khas berunding yang dikenali sebagai The Dozen Person dihantar ke Ukraine untuk berunding dengan pasukan penentang yang menguasai lokasi kejadian. Antara kesukaran yang terpaksa dihadapi oleh pasukan ini ialah memasuki zon perang dengan tangan kosong tanpa sebarang senjata api bagi melindungi keselamatan diri. Kerana Muhammad Shukri Hussein yang mengetuai The Dozen Person menyebut situasi tersebut merupakan pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan sepanjang tempoh beliau berkhidmat. Menurut beliau, operasi tersebut merupakan yang paling mencabar kerana wujud banyak pihak yang penting yang berkehendakkan bahan bukti berkenaan. Tambah beliau lagi, dugaan yang perlu dihadap bukan calang-calang. Lebih-lebih lagi ketika berada di zon perang. Pengalaman ini lebih hebat dari penugasan beliau pada era insurgensi. Begitu juga operasi pengaman yang pernah disertai bersama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, misi kemanusiaan atau bencana lain. Saya membawakan semula kisah perjuangan The Dozen Person. 8 tahun lalu, 12 pahlawan negara dihantar untuk satu misi khas membawa pulang kotak hitam pesawat malang itu. Segalanya bermula dengan tragedi menyayat hati pesawat MH17. Pesawat ini berlepas dari Amsterdam, Belanda, menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Pesawat ini membawa 283 penumpang dan 15 anak kapal. Pesawat ini telah ditembak jatuh di langit Donetsk, Ukraine pada 17 Julai 2014. Tragedi MH17 ini sangat tragis sehinggakan Malaysia membuat hari berkabung. Bertambah tragis apabila mayat mereka hancur berkecai sehinggakan tidak dapat dikenali oleh keluarga masing-masing. Namun begitu, bukan sahaja itu yang menjadi masalah, tetapi lokasi tempat kapal terbang itu terhempas ialah di tengah-tengah pertempuran antara puak pemisah Donetsk, pro-Rusia dan tentera kerajaan Ukraine. Kabar berita juga turut diterima bahawa tempat terhempasnya pesawat MH17 itu telah dipenuhi oleh orang ramai. Ada yang mengambil barang berharga mangsa, ianya mengganggu kawasan siasatan. Untuk pengetahuan kita, seramai 43 penumpang dan anak kapal pesawat ini ialah warga negara Malaysia. Semua mayat mereka telah dibawa pulang ke Malaysia. Namun, barang yang paling penting sekali ialah kotak hitam ringan pesawat tersebut. Untuk siapa yang tidak tahu apa itu kotak hitam, kotak hitam ini merupakan sejenis alat yang merakam setiap apa yang berlaku semasa penerbangan, seperti ketinggian, perbualan dalam kokpit dan lain-lain lagi. Disebabkan kotak hitam itu sangat penting untuk siasatan, satu operasi khas telah dirangka, dipanggil Operation The Dozen Person, yang melibatkan 12 pahlawan negara. Dengan urusan diplomatik berada dalam keadaan tegang kerana masing-masing saling menyalahkan siapa yang tembak pesawat itu. Operasi ini diarahkan sendiri oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib. Sebelum operasi ini bermula, Agensi Risikan dan Persediaan Operasi telah dijalankan oleh Agensi Perisikan Luar Malaysia, MEIO, serta elemen risikan Malaysia yang lain. Major Muhammad Mustafa merupakan anggota yang mahir dan pernah berlatih bersama pasukan Grup Gerak Khas GGK Angkatan Tentera Malaysia di Pusat Latihan Peperangan Khusus Pulu Pak. 12 anggota pasukan ini mula digerakkan dan memasuki KLIA dan lengkap bersenjata daripada pintu berbeza dengan tim penyelamat. Mereka bergerak selama 9 jam dari sepadan Donetsk menuju ke Kharkiv dan meredah 10 sekatan jalan oleh tentera Ukraine. Walau nyawa jadi taruhan, amanah ini harus diselesaikan. Arahan Kolonel Muhammad Shukri Hussein ketika itu, selain berperanan sebagai ketua pasukan, Kolonel Muhammad Shukri juga bertindak sebagai perunding dengan pihak pemisah. Pihak pemisah telah menyorokkan kotak hitam itu dan hanya mahu menyerahkannya kepada pihak Malaysia. Perdana Menteri mengarahkan pasukan ini merunding dengan 3 perkara, iaitu semua mayat mangsa yang ditempatkan dalam gerabak kereta api dingin beku dibawa keluar dari Torres ke Kharkiv
Kedua, mendapatkan semula 2 kotak hitam bagi siasatan. Dan yang ketiga, memberi akses lokasi nahas kepada pasukan penyiasat. Kerana Muhammad Syakri diarah menghubungi Borodai, Ketua Puak Pemisah Donetsk, menerusi nombor yang diberi oleh Perdana Menteri sendiri. Disebabkan Borodai tidak fasih berbahasa Inggeris, kerana Muhammad Syakri diminta menghubungi orang kepercayaannya, Mr. Sergey. Mereka menaiki 2 buah bank bermula jam 4 petang menuju ke Kharkiv dari sepadan Donetsk. Ketika menyambung semula perjalanan ke Donetsk jam 8 pagi keesokan harinya, beliau menerima SMS daripada sumber yang meminta kerana Syakri berpatah balik. Selepas pergerakan misi rahsia itu dikesan, pihak berkuasa Ukraine dengan kemungkinan mereka boleh ditahan pada bila-bila masa. Pasukan ini nekat meneruskan misi ke Donetsk dan menyerahkan diri kepada Allah, dan pasukan ini tiba di sekatan jalan raya yang ke-10 yang dikawal tentera pemisah kira-kira jam 2 petang pada 21 Julai 2014. Sebaik memaklumkan tujuan ke Donetsk, mereka disapa oleh anggota tentera. "You are late. Mr. Borodai is expecting you." "Kamu lewat. Encik Borodai menunggu kedatangan kamu." Itu katanya. Di sebalik raut wajah ganas tentera pemisah, mereka melayan kami dengan baik dan memberi pelindungan keselamatan yang ketat, katanya. Kenderaan dozen person dikawal rapi ke bangunan pentadbiran serantau Republik Rakyat Donetsk yang menempatkan pejabat Borodai sebelum dibawa ke tingkat 6. Rundingan tertutup berlangsung antara Syakri dan Borodai bersama orang kepercayaannya, Pujik Andriy, dengan Malaysia dibantu jurubahasa tentera, Kapten Dr. Muhammad Zainizam Zainan di tingkat 11. Syakri berkata, Borodai juga mahu urusan penyerahan kotak hitam dan mayat dipercepatkan kerana mereka juga mendapat tekanan dari pihak antarabangsa selain berdepan risiko diserang tentera Ukraine. Borodai cuma meminta sedikit masa menyiapkan proses dokumentasi selain menguruskan bahan bukti berkaitan, termasuk mayat mangsa yang ketika itu berada dalam gerabak kereta api di Torres. Beliau meminta Kolonel Syakri menandatangani surat akuan serah terima bahan bukti. "Saya memaklumkan perkembangan proses rundingan kepada Perdana Menteri." Perdana Menteri bercakap dengan Borodai dan memberitahu kerajaan Malaysia menghargai komitmennya menjayakan proses rundingan itu, kata Perdana Menteri. Borodai dan tenteranya memberi layanan mesra semasa kumpulan dozen person di sana. Borodai turut memberikan ruang pejabatnya untuk pasukan dozen person berbuka puasa dan solat sementara menunggu sidang media. Hotel itu bukan sahaja menempatkan anggota dozen person, tetapi turut berlaku rundingan antara pertubuhan bagi keselamatan dan kerjasama Eropah. Selepas penyerahan itu, kotak hitam itu diperiksa di hadapan media oleh Meja Mustafa. Sebaik saja kotak hitam itu diserahkan, pasukan ini mula merangka langkah bagi mengelirukan pihak-pihak yang ingin merampas kotak hitam tersebut. Mereka menyimpan kotak hitam di dalam beg galas dan tiada siapa tahu di beg yang mana satu kotak hitam tersebut tersimpan. Kebetulan, sebaik saja penyerahan dibuat, Donetsk diserang oleh tentera Ukraine. Pertempuran yang sangat sengit berlaku dengan tembakan roket berganda dan tembakan dari kereta kebal T-72 bertali arus. Dozen person kemudian dilepaskan keluar dan mengatur perjalanan pulang ke Kharkiv dari sepadan Donetsk, membawa pulang kotak hitam bersama 282 mayat dan 87 bungkusan plastik yang mengandungi cebisan mayat ditempatkan di peti sejuk beku. Kerana Muhammad Syakri turut mengarahkan anggotanya supaya mempertahankan kotak hitam ini walau dengan nyawa sekalipun. Akhirnya, dozen person tiba di Kharkiv. Setibanya di Kharkiv, berlaku perebutan tentang siapa yang layak mengambil kotak hitam itu. FBI US mahukan kotak hitam itu. Begitu juga dengan pihak perundangan Ukraine. Pihak perundangan Ukraine mendesak agar pasukan ini menyerahkan kotak hitam itu, termasuk menerangkan undang-undang Ukraine kepada tim Malaysia kenapa mereka perlu serahkan kotak hitam itu. Dozen person berusaha berunding dan memperjelaskan keadaan kepada pihak di Kharkiv. Kerana Muhammad Syakri menjawab, kotak hitam itu datang dari MH17 milik penerbangan Malaysia yang ditembak jatuh di Donetsk, bukannya Ukraine. Mereka perlu minta kebenaran daripada TSG. Hasil siasatan itu juga nanti akan diserahkan kepada ICAO. ICAO ialah pertubuhan penerbangan awam antarabangsa. Kotak hitam itu kemudian diserahkan kepada Ketua Pengarah Jambatan Penerbangan Awam DCA, Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman. Seterusnya diterbangkan ke London menggunakan pesawat khas dengan kawalan ketat pegawai keselamatan Malaysia dan Belanda untuk proses siasatan. Disebabkan mereka ini, siasatan dapat dijalankan dan membawa kepada penangkapan 4 orang yang menembak pesawat tersebut. Sepanjang proses yang rumit itu,
Beliau sentiasa mengingatkan sebelah anggotanya supaya terus berpuasa dan tidak berhenti berdoa supaya dilindungi Allah. Proses yang memerlukan dedikasi dan getir itu mengagumkan seluruh dunia. Lebih-lebih lagi dengan kecekalan dan keberanian The Dozen Person di sepanjang perjalanan ke wilayah Pergolak yang dikuasai kumpulan pemisah Donetsk. Lebih mencabar lagi, dalam perjalanan keluar dari Ground Zero, beliau dan sebelah orang anggotanya turut berdepan dengan pelbagai insiden menggerunkan, termasuk cubaan melarikan bahan bukti itu. Berkat kesabaran, dedikasi dan doa dari seluruh anggota yang terlibat, proses rundingan dapat diselesaikan dalam tempoh 24 jam, 3 hari selepas pesawat itu ditembak jatuh. Malah, rundingan diselesaikan tanpa sebarang syarat yang ditetapkan oleh pemimpin pemisah, Alexander Borodai, yang mengisytiharkan dirinya sebagai Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk, mengagumkan masyarakat antarabangsa. Antara pasukan sokongan yang menyertai misi tersebut ialah pakar komunikasi, doktor perubatan, pakar patologi dan pengecaman masa bencana, jurubahasa tentera, pegawai pasukan khas penyelamat dan bencana Malaysia, serta anggota komando sebagai langkah keselamatan. Berikut merupakan senarai penuh pasukan The Dozen Person. Siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi sebelum. Sekian, terima kasih.